Salam sejahtera. Isu hangat malam ini, ulasan perpecahan PAS sedang berlaku. Berita sepenuhnya. Kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan mengenai tindakan yang dikenakan ke atas ahli Parlimen Kuala Nerus Muhammad Khairuddin Aman Razali sebenarnya membayangkan perpecahan dalaman parti tersebut ketika ini. Semasa menjadi menteri, Khairuddin pernah melanggar SOP apabila dia gagal melakukan kuarantin selepas pulang dari Istanbul, Turki. Ketika itu tiada sepatah pun komen PAS dikeluarkan. Yang ada ialah kenyataan membela Khairuddin walaupun insiden tersebut menjadi tumpuan ramai termasuk di luar negara. Ketika itu imej PAS sekali lagi tercalar. Kalau benar disiplin menjadi pertimbangan utama PAS, kenapa isu rasuah yang berleluasa dan masalah yang sedang melanda SPRM sekarang tidak disentuh PAS? Adakah kepentingan tertentu yang sedang perlu dijaga mereka? Bukankah sebagai kerajaan PAS perlu mengambil berat isu disiplin dalam membendung rasuah juga? Di Terengganu ini misalnya, begitu banyak poster dinaikkan untuk mengingatkan orang ramai agar menjauhkan zina. Ketika seruan itu adalah betul, timbul juga pertanyaan, kenapa tidak kelihatan poster untuk mengajak orang ramai menjauhi rasuah? Rasuah juga adalah satu masalah yang amat besar sedang dihadapi sekarang. Walak hanya dalam PAS. PAS bercakap tentang disiplin semasa menjustifikasikan pengguguran Khairuddin, namun ia dilakukan secara terpilih. Orang ramai lebih melihat apa yang berlaku itu berpunca daripada perbezaan dalaman PAS, kerana Khairuddin menyatakan sesuatu yang berbeza daripada kemahuan pemimpin utama parti. Ini jelas menunjukkan budaya walak kian menebal dan dikuatkuasakan dalam PAS. Pandangan dan pendapat yang berbeza daripada pemimpin tidak digalakkan, malah mungkin dikawal dengan ketat agar tidak dikeluarkan. Ia bukanlah sesuatu yang aneh. Suatu ketika dulu apabila ada sesetengah ahli PAS mengeluarkan pandangan sedikit berbeza pun, mereka terus dilabel sebagai liberal, menyokong LGBT, Anwarinas dan sebagainya. Kemudian berlaku gerakan besar-besaran dan sistematik untuk menyingkirkan kumpulan yang tidak bersetuju dengan kemahuan pemimpin tertinggi parti. Ia berlaku semasa muktamar, kemudian tertubuhlah amanah. Kerana itu istilah walak sangat sinonim dengan PAS dan tidak dalam parti-parti lain. Sedang wujud hari ini, ada beberapa puak dalam PAS berbeza pendapat dan parti itu sedang menghadapi bibit perpecahan dalaman yang sukar untuk dibaiki. Hal itu kerana dengan konsep walak, perbezaan pendapat dan kompromi tidak diamalkan secara sihat. Budaya Tuan Besar. Saya sendiri pernah mengalami kejutan semasa masih menjadi ahli PAS dan ahli Parlimen Kuala Terengganu. Ia berlaku apabila saya menulis rencana tentang jasa dan ketokohan almarhum Nik Abdul Aziz Nik Mat sewaktu seminggu selepas Tok Guru meninggal. Saya kemudian dipanggil oleh pemimpin PAS Kuala Terengganu. Di rumah seorang ahli jawatan kuasa PAS kawasan, saya disoal kenapa menulis artikel tentang jasa dan pendekatan almarhum Nik Aziz yang semua orang tahu begitu lembut dan bijaksana penuh berhema. Kejadian itu berlaku selepas solat Jumaat. Rupa-rupanya pendekatan bekas Mursidul Ampas itu sudah tidak lagi menjadi pendekatan atau budaya PAS. Sebaliknya hanya cara pemimpin atau pimpinan sekarang sahaja boleh dipakai. Inilah antara bukti bagaimana perbezaan pendapat dan pendekatan sebenarnya tidak diraikan dalam PAS hari ini. Sebenarnya, bukan pimpinan atasan seperti Khairuddin saja yang menjadi mangsa. Bahkan ahli akar umbi juga terpaksa menelan apa saja budaya tidak sihat PAS hari ini. Dan mereka tidak berani bersuara. Ramai ahli dan penyokong PAS hari ini amat kecewa dengan perubahan besar sikap serta budaya Tuan Besar, pimpinan atasan PAS. Namun mereka terpaksa menelan kepahitan itu diam-diam. Perpecahan dalaman PAS memang sedang berlaku secara diam-diam hari ini. Ditulis oleh Raja Bahrin Shah, pengerusi amanah Terengganu. Dipetik dari Malaysia Kini, tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.